kita untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Fiqhul Manhaji. Itu kitab fiqh yang tersusun dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan kita syukur pada Allah SWT, Allah pilih kita dalam majlis ilmu dia, majlis zikir, ya, mana majlis yang dinaungi oleh para malaikat, yang mana orang yang menuntut ilmu juga malaikat akan membentangkan sayapnya untuk mengiring orang-orang yang menuntut ilmu Allah, dengan syarat orang itu belajar dengan ikhlas, bukan yang terpaksa ataupun sebab apa-apa saja, yang penting dia ikhlas semata-mata kerana Allah untuk menimba ilmu Allah, ya. Semua ini adalah ilmu Allah yang disampaikan kepada kita dan untuk kita pelajarinya. Dan setiap ilmu yang kita belajar ini adalah untuk memperbaiki ibadat solat kita, ya. Jadikan ilmu yang kita belajar, ilmu itu yang bermanfaat untuk diri kita. Bila mana makin kita belajar, makin kita dekat kepada Allah. Bukan makin kita belajar tapi makin jauh daripada Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya, ya. Jadi bermanfaat, makin dia kenal Allah, makin dia tahu ilmu Allah, makin dia dekat diri kepada Allah, makin dia rendah diri kepada Allah, makin tinggi tawajuh dia, makin tinggi tawaduk dia kepada Allah. Kita tahu diri kita ini semua tidak tahu, melainkan ilmu yang diajarkan kepada kita. Dan bila mana kita belajar juga, kita kena yakin kefahaman adalah datang daripada Allah. Asbab kita belajar, maka kefahaman Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Jadi untuk hari ini kita sambung. Tajuk kita masih lagi dalam jilid 1, kitab Taharah, bab solat. Minggu lepas kita belajar tentang qada'us shalah dan i'adatus shalah, macam mana nak mengulangi solat dan cara mengqada' solat. Hari ini kita masuk pula ke tajuk yang besar, sudah masuk kepada solat, iaitu syarat sah solat. Tajuk kita adalah syarat sah solat. Bila mana ada syarat ini, maka sahlah solat tadi, diterimalah solat kita tadi. Jadi penting untuk kita tahu, ya. Pasti kita akan belajar rukun solat, tapi sebelum itu kita kena tahu dulu apa syarat solat itu sendiri. Lepas selesai syarat, barulah kita masuk rukun dia, ya. Ingat, penting untuk kita tahu syarat, penting untuk kita tahu rukun. Supaya apa? Supaya solat kita berkualiti. Kita mau solat kita ini berkualiti, yang diterima oleh Allah, ya. Tidak guna kalau banyak bilangan rakaat kita, rakaat solat sunat kita, tapi syarat dia kita tidak tahu, rukunnya kita tidak tahu, kita buat dalam keadaan lintang buka, maka solat itu tidak akan diterima. Jadi pentingnya ilmu itu sebelum beramal, ya. Ada ilmu baru kita beramal, barulah bermanfaat. Dia ada ilmu, dia tidak amalkan, pun sia-sia juga. Ada orang beramal tapi tanpa ilmu, belum tahu apa-apa, terus dia buat main ikut-ikut saja, maka pun akan sia-sia. Jadi dua-dua itu kena seiring, ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu kena seiring dua-dua sekali, barulah ilmu itu bermanfaat untuk dirinya, apatah lagi kalau diajarkan kepada orang lain, maka bermanfaatlah sehingga dia masuk ke alam barzakh. Tidak putus-putus pahala yang mengalir kepada dia, ya. Jadi pentingnya untuk kita belajar, ya. Jadi dalam belajar perlu ada kesabaran, ya. Sudah tentu akan ada syaitan yang menghasut kita, jangan merasa letih, mengantuk, bosan dan macam-macam lagi. Tapi kalau niat yang betul, bosan itu tidak ada, malah mengantuk itu juga kita boleh tahan. Yang ini dalam paling 1 jam, paling 40 minit. Ya, tidak sepertilah kita belajar berjam-jam, itu lagi banyak, ya. Oke, syarat sah solat, ya. Pengertian syarat, kita kena tahu dahulu apa itu syarat. Syarat, ya. Macam inilah, untuk masuk ke darjah 1 mesti umurnya 7 tahun. Untuk masuk ke darjah 1 di sekolah, syarat utama umur mesti 7 tahun. Kalau 6 tahun masih tadika, tak boleh, itu syarat. Syarat mesti ada sesuatu baru dikira sah. Mesti umurnya cukup 7 tahun baru dikira masuk darjah 1.
Ataupun maksudnya berarti perkara yang wujud, sesuatu itu bergantung kepadanya, sedangkan perkara itu bukanlah sebahagian daripadanya. Bukanlah sebahagian daripadanya. Contohnya kita mengambil air wudu. Mengambil air wudu adalah syarat sah untuk sholat. Air wudu, kita ambil air wudu adalah syarat sah untuk sholat. Tapi tidak semestinya kalau kita sudah berwudu mesti sembahyang. Tidak semestinya kalau kita sudah ambil wudu mesti sembahyang. Ada kalanya kita ambil wudu untuk tidur, kadang untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir. Itu namanya syarat. Ya, syarat untuk sholat mesti ada wudu. Tapi kalau kita ada wudu, tidak semestinya kita mesti sholat. Ya, itu namanya syarat. Syarat yang pertama adalah bersuci. Syarat sah sholat yang pertama, hendaklah kita dalam keadaan bersuci. Bersihlah maksudnya, ya. Dan bersuci ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Ya, tadi syarat pertama bersuci, terbahagi pula kepada beberapa bahagian. Dan semua bahagiannya mestilah suci. Supaya apa? Supaya sholat yang kita kerjakan sah. Ya, supaya sah sholat yang kita kerjakan. Yang pertama, cabangnya adalah suci anggota badan daripada hadas. Suci anggota badan daripada hadas. Ya. Hadas ialah hadas yang bermaksud adalah sama ada dia berhadas kecil ataupun berhadas besar. Jadi bila mana dia berhadas kecil, dia tidak berwudu, maka tidak sahlah solat dia. Ataupun dia berhadas besar, bagi orang yang mimpi, bagi lelaki, bagi perempuan yang mengalami haid, ataupun perempuan ada suami isteri yang melakukan persetubuhan, maka hendaklah dia mandi. Jadi kalau tidak mandi wajib dan tidak berwudu, maka tidak sahlah solat tadi. Itu maksudnya suci badan kita tadi ini daripada hadas. Hadas kecil seperti yang kita kentut atau mengeluarkan angin ataupun kencing ataupun air besar, dan hadas besar seperti yang saya sebutkan tadilah. Ini kerana Nabi bersabda dalam satu hadis, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin, yang bermaksud solat tidak diterima tanpa bersuci. Jadi kena bersuci dulu. Jadi berwudu pun kita telah bahaskan sebelum ini. Berwudu pun kalau kita tahu, tapi buat lintang bukang juga, ada yang kena anggota badannya, ada yang tidak kena, maka itu juga tidak sah wudunya. Maka tidak sah wudu akan mencacatkan solat kita. Jadi harus tenang dalam beribadat. Berwudu juga tenang, solat juga kena tenang. Barulah ada roh dalam ibadat tadi itu. Ada spirit dia, ada roh, ada semangat dalam beribadat. Oke, suci seterusnya hendaklah suci anggota badan daripada najis. Suci anggota badan daripada najis. Berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW tentang dua mayat yang disiksa di dalam kubur mereka, disebabkan mereka tidak menjaga akan najis mereka. Dianggap remeh-temeh najis mereka. Mana Rasulullah beritahu, amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal bauli. Nabi beritahu seorang daripada ahli kubur tadi ini tidak bersuci daripada kencing. Kerana itulah mereka sedang diazab di dalam kubur tadi, alam barzah tadi, sebabkan kencingnya tidak berapa bersih, tidak berjaga-jaga dalam kencing. Mungkin kencing berdiri, terus zip keluar jalan, tidak basuh. Ataupun dia kencing berdiri tapi air dia terpercik ke sana kemari, kena seluarnya bawa sembahyang, tidak sah juga. Itu namanya la yastabri'u minal bauli, tidak berjaga-jaga dalam buang air kecil tadi. Semuanya akan memberi kesan kepada ibadat kita. Maka diazab juga, ya, di alam barzah tadi, alam kubur. Itu baru alam kubur, ya, belum masuk alam akhirat lagi. Dalam satu hadis juga Nabi SAW bersabda, ketika mana bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaish dalam kitab haid sebelum ini kita belajar,
Nabi beritahu, fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah, fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa salli. Bermaksud, apabila engkau kedatangan haid wahai Fatimah binti Abu Hubaish, maka tinggalkanlah solat, dan apabila selesai tempohnya bersihkanlah dirimu dan bersolat. Ini bermaksud kena suci dahulu baru solat. Ya, begitu jugalah kalau perempuan masih yang bersuami, dia kena bersih dahulu daripada haid, ataupun yang lepas beranak dia masih bersih daripada nifas, barulah boleh melakukan, barulah boleh mendirikan sembahyang, dan barulah boleh dia bersama suami, berhubungan dengan suami. Kena mandi dahulu, kena mensucikan dirinya. Itu dalam Islam. Ya, kalau agama lain dia tidak ambil kira begitu. Dalam keadaan kotor sekalipun, maka suami istri pun bercampur juga begitu. Dalam Islam tidak. Kita menjaga kehormatan wanita itu. Dalam keadaan mereka tidak bersih, maka tidak boleh didatangi sesuka hati. Kemuliaan perempuan itu juga tinggi. Ya, jadi pentingnya untuk kita belajar. Seterusnya, hendaklah suci pakaian daripada najis. Hendaklah suci daripada najis. Tadi yang pertama tadi suci, bersih badan kita daripada hadas. Kedua, bersih badan kita daripada najis. Yang ketiga, pakaian kita pula. Pakaian juga bersih daripada, suci daripada najis. Tidak memadai badan sahaja yang suci daripada najis, malah pakaian orang yang bersolat juga hendaklah suci daripadanya. Kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir. Allah beritahu, dan pakaianmu maka hendaklah kamu bersihkan. Allah beritahu sendiri, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Sementara Nabi bersabda dalam satu hadis, kepada Khawla binti Yasar, Nabi berkata, ya Rasulullah, innahu laysa li illa thawbun wahidun wa ana ahidu fihi fa kaifa asna'u? Qala idza tuhurni faghsilihi thumma shalli alayhi. Faqalat fa in lam yakhruj ad-damu faqala yakfiki ghusl ad-dami wa la yadhurruki atharuhu. Bermaksud dia bertanya, Khawla bertanya kepada Yasar, seorang sahabiah, sahabat perempuan, berjumpa Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, aku mempunyai sehelai pakaian sahaja, satu baju saja dia ada, dan aku kedatangan haid yang kena pada pakaianku. Bagaimanakah yang sepatutnya aku lakukan? Baginda bersabda, apabila engkau suci, bersih, basuhlah pakaian itu dan bersolatlah dengan pakaian tersebut. Dia bertanya lagi, bagaimanakah sekiranya darah tadi itu tidak hilang? Sudah dicuci tapi tak hilang juga, ada kesan. Baginda bersabda, membadailah dengan membasuh darah tersebut, dan tidak mengapa kalau kesannya masih ada di situ. Ya, luka-luka yang terkena kepada kita, di badan kita, di baju kita, kita sudah usaha untuk bersihkan, masih ada bekasnya juga, kekuningan, kemerahan, maka itu dimaafkan. Hilang rasa, bau dan warna. Warna itu dimaafkan kalau kita sudah, itu tahap maksimum kita. Nih, kita letak Clorox pun sama juga tidak hilang, maka itu tidak mengapa. Ya. Yang keempat, suci. Ini masih dalam syarat pertama ya. Syarat pertama itu ada 4 cabang tadi. Ya. Cabang keempat, hendaklah suci tempat bersolat daripada najis. Suci tempat kita bersembahyang itu daripada najis, kotoran-kotoran najis. Oke, bermaksud ruang yang kita gunakan untuk bersolat, termasuk tempat berpijak hingga ke tempat sujud yang bersentuhan dengan badannya ketika bersolat. Sehubungan itu tidak mengapa tempat yang bernajis sekiranya tidak bersentuhan dengan badan. Contohnya ruang yang bertentangan dengan dada ketika rukuk dan sujud. Hal ini berdasarkan suruhan Nabi SAW supaya menjeruskan air di tempat yang dikencing oleh seorang badui di dalam masjid, dan berdasarkan kias hukum pakaian kepada tempat bersolat kerana kedua-duanya adalah sama-sama bersentuhan badan. Jadi bermaksud tempat kita yang kita mau sujud tadi itu hendaklah bersih, tidak ada kotoran najis di situ. Jadi tempat solat kita di mana? Bermula tempat kita pijak tu, pijak kaki kita di tumit belakang tu, sehinggalah tempat kepala kita bersujud di sejadah tadi itu. Tempat tadi itu tidak boleh ada satu najis pun, apa-apa yang bersentuhan dengan badan kita. Jadi kalau kita bentang sejadah, bentang tikar sembahyang, di sebelah sejadah itu ada tai misalnya, tidak mengapa. Ada tai di sebelah sejadah tadi itu tidak mengapa, sebab
Di ruang sembahyang kita tuh yang bahagian segi 4 tadi tuh, tempat dahi kita sujud di tikar sembahyang tadi. Maksudnya kalaulah ada najis, tapi sepatutnya sebagusnya tidak ada najis langsungnya. Misalnya kita pergi tempat yang sempit, ada kotoran tai cicak yang masih baru, misalnya tai apa-apa najis lah, ada di tepi sejadah tuh. Jadi kita boleh bentak di sebelah sejadah tadi tuh, tempat sujud kita mesti bersih, yang tepi-tepi itu tidak mengapa. So itulah kalau kita pergi mana-mana negara yang sesak, padat penduduknya, kalau sembahyang Jumaat sampai ke depan pintu tandas orang akan sembahyang, sebab orang bentangkan sejadah di situ ataupun tikar ataupun baju orang tuh, jaket orang bentang, asalkan tempat sujud orang dan kaki orang tadi itu tidak ada najis. Padahal di depan tuh ada tai, ya, mangkuk tandas, orang keluar masuk tandas pakai selipar, mungkin ada najis, tapi selagi mana tidak dilihat, maka tempat itu dihukumkan bersih. Saya itulah Nabi kalau ada bermusafir seringkali ada tikar sembahyang dia bawa. Nah, jadi senang dilapi untuk ini. Jadi kalau ada najis, sah solat kita, asalkan tempat tadi itu bukan tempat sujud kita. Nah, tapi seeloknya memang sepatutnya paling bagus tidak ada najis semualah kan. Ini kalau misalnya kalau sempit keadaan kita, nah, kita boleh sembahyang begitu. Ada daik nampak di sebelah, kita masih boleh sembahyang di situ. Oke, jadi masih itu maksudnya suci tempat bersolat daripada najis. Jadi itulah ketika sembahyang kita kena jaga kita punya hadas tadi tu. Kita kena kencing dalam keadaan yang betul. Kena kita istibra, kena kita berdehem supaya keluar semua air kencing tu lancar. Jangan ketika kita sembahyang baru dia keluar menitis lagi yang lain, maka batallah solat kita. Melainkan dia tu memang orang yang salsulbul, memang penyakitnya tu kencing tidak lawas. Tapi jadi kita kencing, kena kawal kita punya kesihatan kencing ini daripada usia muda kita lah. Jangan kencing berdiri, selalunya hendaklah kencing duduk, dan bila mana kencing tadi jangan kita paksa untuk keluar, biar dia keluar sendiri sampailah habis. Jangan diteran, dikasih laju supaya sedap, tapi mengakibatkan bahagian kemaluan kita tadi itu akan terbuka sedikit, mudah untuk keluar air kencing walaupun kita tidak kencing. Kita sudah solat, kita mau solat, supaya masih ada 5 menitis satu titisan kencing, disebabkan tabiat kita yang suka kencing berdiri ataupun kencing secara deras. Itulah istilahnya kan, lelaki faham itu. Okay? Jadi itu kena dijaga. Semua itu melibatkan sahnya solat kita atau tidak. Jadi kalau keluar tim sembahyang tidak sah, kena solat semula, kena basuh tadi pakaian apa yang kena air kencing tadi, kena basuh, kena ditukar, barulah solat semula. Ya. Jadi untuk beristinja ni kena betul, ya, kena hati-hati, kena dititik beratkan. Salah satu azab yang keras adalah orang yang tidak bersih istinjanya, kencingnya sembarangan. Nabi dengar azab kubur tadi itu di dalam kubur. Kalau kita tidak mau yang begitu, kita kena jaga. Ya. Syarat sah yang kedua, syarat sah solat yang kedua adalah hendaklah mengetahui masuk waktu. Kita hendaklah mengetahui masuknya waktu solat. Ya. Setiap solat fardu mempunyai waktu-waktunya yang ditetapkan, dan solat mestilah dilakukan dalam waktu-waktu itu. Walau bagaimanapun bersolat dalam waktunya sahaja belum memadai, malah orang yang bersolat mesti mengetahui waktunya sebelum melakukan solat tersebut. Oleh itu tidak sah solat seseorang yang tidak mengetahui masuk waktunya, walaupun ternyata kemudiannya solat yang dilakukannya itu berbetulan pada waktu yang disyariatkan. Jadi solat ni kita kena tahu masuknya waktu dengan yakin. Contoh kita pergi ke satu masjid, kita tidak ada jam, dan kita tanya-tanya orang situ pun dia pun tidak tahu kita masuk waktu ke sudah ni. Sekarang sudah masuk waktu zuhur ke belum ni? Maksudnya kita tidak yakin. Kita tidak yakin sama ada masuk waktu zuhur ataupun belum. Dan dalam masa yang sama kita main rasa-rasa saja, aku rasa masuk sudah ni. Jadi dia rasa, aku rasa masuk sudah waktu zuhur ni, maka dia pun sembahyang. Bila mana dia sembahyang, habis sembahyang baru dia tahu yang dia sembahyang tadi itu memang masuk waktu. Nah kan betul,
Betul lah, punya sangkaan tadi tu. Aku punya sangkaan tadi memang masuk waktu sudah. Betul lah, aku sembahyang tadi. Maka solatnya tidak sah disebabkan sangkaannya. Dia mesti yakin masuknya waktu. Jadi kalau dia main sangka-sangka sahaja, maka dia tidak sah solatnya. Aku rasa masuk sudah waktu zuhur ni. Dan tanya orang, tak pula kami tahu. Tak tahu bila masuk waktu zuhur. Tapi aku rasa masuk sudah ni. Yang lepas sembahyang, ada orang begitu, ya yang kau sembahyang tadi waktu zuhur sudah tu, memang masuk sudah. Kan betul sangkaanku. Betul lah aku sembahyang tadi. Sangkaanku betul, yang tadi itu memang masuk waktu zuhur. Jadi sangkaan tidak dikira dalam sahnya solatnya, tidak sah. Kita mesti yakin akan takbir tadi, kita tahu memang masuknya waktu, bukan main sangka-sangka. Ya, jadi kena solat lah, kena solat semula. Kalau tidak sah, kena solat semula. Soalnya kita sembahyang di luar waktu solat, bukannya dalam waktu solat. Dan waktu solat itu kita main agak-agak. Dulu ini case dulu lah main agak-agak. Tapi sekarang kita sudah zaman teknologi, kita tahu masuk waktu solat melalui azan di TV ataupun dengarnya di corong radio, azan dikumandangkan. Begitu dengan masjid. Tak dengar juga, maka kita boleh buka handphone, ada aplikasi solat. Selalunya aplikasi itu tepat lah. Ya, kalau bilangnya zuhur 12.20, subuh 5.12. Sampai itu kita tidak perlu tunggu lagi orang azan di masjid untuk berbuka puasa. Kita ikut saja di aplikasi kita, oh masuk waktu sudah nih, di masjid nih lambat nih azan, bos kita duluan buka puasa. So yakinnya kita dengan aplikasi tadi itu. Ya. Oke, jadi cara mengetahui masuknya waktu. Bagaimana cara untuk kita ketahui masuknya waktu solat tadi? Ada 3 cara nak kita tahu. Yang pertama, mengetahuinya dengan yakin, yaitu berpegang kepada dalil yang nyata seperti melihat matahari yang sedang tenggelam. Pertama, caranya adalah kita dengan yakin berpegang kepada dalil dulu lah, seperti yang boleh dilihat, yaitu matahari misalnya terbenam. Bila mana matahari terbenam, kita dapat lihat betul-betul matahari terbenam, maka kita yakin sudah masuk waktu maghrib. Tapi sekarang kita tidak memerhatikan matahari dia terbenam kah, dia terbit kah, tidak, siapa yang tahu. Sebab kita hidup di satu kelompok yang memang kita tidak nampak matahari itu terbit. Dia sudah naik di kepala baru kita tengok. Melainkan orang yang tinggal di pesisir laut, di tanah-tanah lapang, dia akan tengok matahari itu terbit betul-betul daripada kaki langit itulah, naik betul-betul daripada bukit-bukit. Kalau kita tidak dapat lihat, jadi kita tidak dapat lihat, maka kita tidak dapat berpegang dengan cara tadi untuk melihat matahari yang sedang tenggelam. Sama aja waktu zuhur matahari tergelincir, ataupun kita yakin waktu isya bila hilang semua warna-warna jingga di langit tadi, betul-betul gelap sudah masuk malam. Ya. Cara yang kedua melalui ijtihad. Dia berijtihad, yaitu berpegang kepada dalil yang kukuh yang mempunyai petunjuk tidak langsung seperti bayang-bayang atau dengan mengukur lama masa bekerja. Dia tak yakin juga dengan tadi, dia boleh gunakan ijtihad seperti melihat bayang-bayang ataupun yang melihat matahari tergelincir sedikit daripada bayang-bayangnya tadi itu. Matahari tegak, dia gelincir saja sedikit, maka sudah masuk waktu. Itu cara salah satu mengetahui masuknya waktu solat. Dan kita yang ketiga yaitu taklid. Kita ikut saja orang yang pakar beritahu. Dulu tidak ada pakar, kita tengok matahari. Tidak dapat tengok matahari, kita tengok bayang-bayang tadi. Tapi sekarang kita taklid, yaitu sekiranya kita tidak mampu mengetahui masuknya waktu dengan yakin tadi, dengan ijtihad pun kita tidak dapat. Seperti kita tidak tahu tentang waktu-waktu solat dan dalil-dalilnya, maka kita hendaklah bertaklid sama ada kepada orang yang mengetahuinya melalui tanda-tanda yang nyata atau kepada seorang mujtahid yang berpegang kepada dalil-dalil yang kukuh. Jadi waktu solat kita hari ini kita ambil daripada seorang ilmuwan ahli falak. Ilmu falak, dia tahu bilanya masuk waktu, dia sudah kaji. Zuhur besok dia boleh tahu tu setahun punya waktu solat. Takvim solat dia sudah set sudah. Macam nanti bulan 5 dalam takvim solat ada sudah kita tahu zuhur jam berapa. Macam nanti bulan Ramadan kita sudah tahu jam berapa masuk waktu. Lihat saja takvim solat kita.
Nah, itu berdasarkan orang-orang yang memang dalam bidangnya ilmu falak. Dia tahu subuh masuk bila, jadi kita hanya tengok. Itu namanya bertaklid. Kita ikut orang yang pakar, keluarkan satu kenyataan, satu kajian, maka kita ikut. Nah, itu namanya bertaklid. Itu salah satu mengetahui hukum cara masuk waktu sholat. Jadi nenek-nenek kita dahulu mungkin menggunakan matahari lah, ya, guna matahari ataupun bayang-bayang begitu. Wallahu a'lam. Oke, seterusnya hukum solat di luar waktu. Hukum solat di luar waktu solat. Apabila ternyata solat seseorang berlaku sebelum masuknya waktu, solatnya dianggap batal dan wajib mengulanginya sama ada dia berpegang kepada keyakinannya, yaitu secara ijtihad ataupun bertaklid. Dia sudah solat dan dia yakin yang solatnya tadi sebelumnya masuk waktu, maka dia kena ulang balik solatnya. Dia tak boleh cakap okey lah, betul Allah terima lah bejak tadi itu. Dia beranggapan Allah faham jak tadi itu, bukan aku tahu pun. Tapi dia teragak-agak. Ya, aku rasa masuk waktu ni. Sekali dia tahu kan betul masuk waktu. Aku sembahyang tadi betul lah masuk waktu, itu sangkaan. Kalau dia yakin, aku yakin ni bang, ni aku ada waktu solat ni bang, begini-begini. Dalam aplikasi ni selalu aku tengok di dalam handphone. Itu yakin. Jadi kalau dia yakin tadi, dia kena ulang waktu solat dan dia tidak boleh beranggapan Allah terima je solatnya tu. Begitu. Ya, sama je lah ni yang satu ustaz tengok juga macam orang dia sibuk. Orang berkahwin, majlis perkahwinan, dia sibuk. Seorang perempuan tadi ni di make up lah dia. Biasa make up ni salah satu syaratnya si mak andam tadi, tukang make up ni orang sebut mak andam ataupun mualah make up artis orang cakap. Salah satu dia syaratkan tu orang yang bersanding tadi, dia nak mau make up 2 kali. Si mak andam tadi dia nak mau make up si pengantin tadi 2 kali sebab malas. Kalau jenis pengantinnya yang memang jaga solat, zuhur dia akan berwudu, maka hilanglah make up yang tadi. Make upnya lah maksudnya perhiasan wajah perempuan tu. Jadi si make up artis tadi dia tidak mau make up 2 kali dan ada beralasankan begitu, tak boleh kau solat. Hari ini insya-Allah kau cuti. Tahu juga Allah tu kau kahwin ni hari. Jadi tak boleh kau solat. Jadi beranggapan begitu adalah salah. Ya, jadi tidak ada alasan untuk beralasan aku sibuk nari mau kahwin, malas aku make up 2 kali. Make up sekali jalan, maka itu tidak dikira anggapan-anggapan begitu. Begitu juga anggapan solat yang kita akan belajar nanti, solat jamak misalnya, menghimpunkan 2 solat. Misalnya orang yang akan dibedah, berlaku pembedahan jam 2 petang, jam 12.30 hari dia akan disuntik pengsan untuk dibedah. Dia akan dibedah mungkin habis selesai jam 4 petang, zuhurnya akan tinggal. Jadi masuk waktu zuhur nanti misalnya dia sembahyanglah standby jamak 2 sembahyang tadi. Dia sembahyang zuhur dan dia sembahyang asar juga dalam waktu zuhur. So, dia tahu nanti aku akan pingsan waktu asar, maghrib baru aku sedar. Maka itu boleh digabungkan solatnya. Tapi untuk hal perkahwinan, untuk pengantin, dia mau jamakkan dia punya sembahyang, maka itu tidak boleh. Dia tidak ada alasan yang kuat. Kerjanya tidak ada bersandingnya di situ. Jadi dia tidak boleh himpunkan 2 sembahyang tadi. Ya, itu juga alasan-alasan yang orang bermudah-mudah dalam agama. Begitu. Nanti kita akan bahaskan lebih lanjut dalam bab solat jamak dan qasar. Oke, syarat yang ke berapa sudah? Tadi syarat pertama bersuci, syarat kedua sahnya solat hendaklah masuk waktu, dan syarat yang ketiga hendaklah menutup aurat. Ya. Sahnya solat apabila kita tutup aurat. Ini panjang sedikit perbahasannya ya. Oke, untuk mengetahui syarat aurat ini perlu diterangkan beberapa perkara yang berikut. Pertama, kita kena tahu apa itu pengertian aurat. Aurat itu adalah bahasa Arab yang bermaksud perkara-perkara yang aib, perkara-perkara yang mengaibkan, yang tak boleh ditengok. Ya, itu namanya aurat. Begitu dalam zikir pagi kita, Rasulullah ajarkan kita doa, Allahumma astur aurati, atau Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutuplah aurat kami. Bukan maksud doa kita di situ kita minta Allah tutupkan aurat kita. Ya Allah, tutuplah kemaluanku. Tidak. Aurat di situ bermaksud
keaiban. Ya Allah, tutupkanlah keaibanku supaya saudaraku tidak tahu apa perangai burukku ni. Orang tak tahu perangai kita. Namanya aurah. Aurah itu perkara yang tidak baik, perkara yang tidak boleh ditengok. Ya. Jadi itu dari segi bahasa dia begitu ya, bahasa Arab dia. Tapi dari segi syarak pula, aurat bermaksud semua anggota badan yang wajib ditutup ataupun yang haram dilihat. Yang haram dilihat oleh orang lain. Itu aurat. Ada dua maksud tadi. Aurat juga bermaksud perkara yang aib. Seperti kita doa, Allahumma astur aurati ataupun Allahumma astur auratina. Tutuplah keaibanku ya Allah supaya saudaraku tidak lihat. Okey, dari segi syarak semua anggota badan yang wajib ditutup, yang orang lain haram melihatnya. Okey, batasan aurat. Apakah batasan aurat ketika solat? Ya, batasan aurat lelaki dan batasan aurat perempuan. Dia ada dua ketika solat dan di luar solat. Ada batas aurat dalam solat dan di luar solat. Ketika sembahyang dan bukan sembahyang. Okey, pertama aurat lelaki ialah bahagian badan antara pusat hingga lutut. Oleh itu wajib menutupnya dan tidak boleh kelihatan sedikit pun anggota tersebut ketika bersolat. Antara bahagian pusat hingga lutut. Di pusat kita tu hinggalah ke lutut. Ke lutut kita tu yang tulang lutut kita tu. Maksudnya kalau kita berseluar pendek sekalipun menutup pusat dan menutup lutut, sah ke solat tadi? Sah juga. Cuma tidak ada adab di depan Allah lah, kan? Kalau kita nak bicara hukum solat itu sah. Walaupun dia berseluar pendek tapi menutup pusatnya hingga ke lutut. Tapi adab dengan Allah tidak ada. Tapi dia tetap sah bagi si lelaki tadi. Sementara aurat perempuan ialah seluruh badan selain muka dan tapak tangan. Seluruh muka dan selain muka dan tapak tangan. Oleh itu wajib menutupnya dan tidak boleh kelihatan sedikit pun ketika dia solat selain anggota yang dikecualikan tersebut, iaitu dua tapak tangannya dan muka tadi. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, Allah rakam, Allah beritahu, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat, yaitu mengerjakan sembahyang. Dan satu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa maksud ayat tersebut di atas tadi adalah untuk menerangkan perihal pakaian ketika bersolat. Begitu juga hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatul haidi illa bi khimarin. Tidak sah solat perempuan yang baligh kecuali menutup kepalanya. Tidak sah solat perempuan tadi yang sudah akhir baligh, sudah sampai umur matangnya, kecuali dia menutup kepalanya. Ini menunjukkan bahawa perempuan wajib menutup kepala ketika bersolat. Justru wajib menutup keseluruhan badannya adalah lebih utama. Jadi perempuan tadi dia tidak wajib pun bertelekung. Dia tidak wajib pun bertelekung. Yang penting sudah tertutup auratnya semua dan tidak terlalu sedat pakaiannya, tidak terlalu fit, maka dia boleh sembahyang. Jadi kalau bertelekung ni, kalau kita tengok mungkin adat di Melayu lah, adat di Malaysia ataupun budaya kita memakai telekung. Tapi kalau kita bila mana kita pergi ke negara-negara lain, pergi ke Mekah, Madinah, kita lihat ada yang ibu-ibunya dengan berpakaian begitu saja mereka langsung boleh solat. So itulah baju dorang, itu juga telekung dorang. So sudah memang mencukupi syarat, yaitu menutup aurat, berstokin juga dia dan bertudung. Walaupun dia hanya pakai baju kurung, walaupun dia hanya pakai tudung yang tidak sebesar telekung, maka sah solat dia tadi. Yang penting solatnya tadi bukan di tempat bahagian laki-laki. Contoh dia solat dalam keadaan bajunya agak sedat sedikit. Kalau dia sembahyang di tempat umum yang boleh kelihatan oleh lelaki, maksudnya bentuk badannya boleh dinampak oleh orang ajnabi yang bukan mahram dia, maka solatnya sah, tapi dia berdosa juga sebab melihatkan bentuk tubuh badan dia. Jadi kesimpulannya, walaupun dia tidak pakai telekung, sah juga solatnya. Jadi kalau mamak kita hanya pakai baju kurung, pakai baju, pakai tudung, ada stoketnya, sehingga di Masjid Kausar misalnya, dia bersembahyang, dia wuduk pakai pakaiannya tadi, sah solatnya.
tidak perlu bertelekung, tidak wajib. Ya, jadi kalau menganggap dia mesti bertelekung, jadi kepanasan lah bajunya di situ, pakai baju luar lagi. Ya, jadi ada yang menganggap telekung itu wajib. Jadi mana-mana sembahyang, pergi mana-mana singgah solat, kalau sudah memang sempurna, sudah ada punya pakaian, tidak perlulah bertelekung lagi. Tapi kalau mau bertelekung silakan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi kalau tiada telekung di masjid itu sembahyanglah guna. Itu perempuan. Kalau lelaki senanglah, kan? Aurat kita tidak perlu menutup banyak benda, banyak anggota. Itu had dia. Oke, itu ketika solat. Jadi batasan aurat ketika luar solat pula. Jadi dalam sembahyang begitu, mesti sopan di hadapan Allah. Lelaki walaupun menutup aurat ketika sembahyang, jadi pakaian juga kena kemas. Tidak boleh ada yang tulisan-tulisan dia di depan ke di belakang yang boleh mengganggu khusyuknya jemaah lain. Dia akan baca di baju kita, namamu, nama ini, semua dia baca. Begitu. Maksudnya mengganggu ketenteraman orang. Ataupun baju-baju yang lambang-lambangnya ada unsur-unsur agama lain, maka itu diharamkan. Solatnya sah, tapi dia membawa perkara haram, perkara yang tidak boleh dalam solat. Solat jadi tetap sah, tapi pakaiannya tidak beradab di hadapan Allah. Allah beritahu dalam Al-Quran, pakailah pakaian kamu yang indah berhias apabila setiap kali kamu hendak solat. Pakai jubah, pakai baju-baju kamu semua cantik-cantik semua. Maksudnya tidaklah baju tidur kita bawa sembahyang juga, kita asingkanlah. Kita nak menghadap Allah, barulah hadir rasa khusyuk dan khuduk di hadapan Allah. Seterusnya batasan aurat ketika di luar solat. Ya, aurat lelaki sesama lelaki. Aurat lelaki sesama lelaki bagaimana? Keadaannya adalah keadaannya dan aurat lelaki terhadap perempuan mahramnya ialah bahagian badan di antara pusat dan lutut. Sama juga antara pusat dan lutut. Sama ada di hadapan perempuan, di hadapan yang bukan mahram kita dan bukan mahram. Sebelumnya Ustaz telah jelaskan juga mahram kita adalah siapa? Adalah mahram orang yang haram kita kahwini secara bertempo ataupun secara selama-lamanya. Ya. Jadi termasuk mahram tadi ibu bapa kita, atuk nenek kita, adik-beradik kita, adik-beradik kandung seibu, adik-beradik kandung sebapa, adik-beradik apa lagi? Adik-beradik seterusnya pakcik dan makcik kita, adik-beradik saudara sesusuan, maka itu adalah mahram kita. Maka bila mana mahram, kita boleh tidak menutup aurat di rumah kecuali bahagian pusat dan lutut. Maksudnya kalau kau nak berbaju di rumah pun tidak mengapalah di hadapan yang mahram kamu, di depan adik-beradik kamu. Kalau kakakmu tengok badan pun tak apa-apa juga, tak cantik juga ditengok. Begitu. Itu maksudnya di hadapan mahram. Di hadapan perempuan kan, di hadapan lelaki kan, begitu. Tapi itu dengan syarat kalau kita rasa aman di rumah. Kalau kita rasa dengan berpakaian begitu kita selamat. Tapi kita hidup ni di akhir zaman yang banyak fitnah-fitnah, kerosakan umat. Jadi ada bagusnya kalau di rumah itu sempurnakanlah baju-baju yang bagus. Takut-takut berlaku yang na'udzubillah berlaku yang sumpah mahram antara lelaki dan perempuan adik-beradik banyak berlaku di luar sana, disebabkan mungkin pakaian perempuan tadi tidak berapa bagus di rumah. Mungkin dia terlalu fit, hanya berseluar pendek misalnya. Adiknya kelihatan itu, kelihatan ini. Adiknya pula banyak pula pengaruh-pengaruh luar, tengok itu, tengok ini. Semua ditengok-tengoknya apa semua. Last dia tergoda, boleh jadi dia tumbang di sesama adik-beradiknya sendiri. Dan banyak kes-kes itu berlaku. Jadi kalau tidak rasa tenteram di rumah untuk pakaian-pakaian yang biasa, pakailah pakaiannya betul. Terutamanya si perempuan lah. Lelaki ni kalau bampai di rumah tak berbaju pun, saya lihat perempuan menengok. Dia orang menengok je badan kita. Ya. Ini terutamanya perempuan. Jadi kita sebagai adik-beradik, ada pakaian-pakaian adik perempuan kita boleh tegur. Kak jangan tak pakai begini. Kalau tak sendat fit sekalipun, pakai yang longgar-longgar. Ya, kita banyak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Itulah Rasulullah suruh kita pisahkan tempat tidur kita laki dan perempuan. Masuk sudah darjah 10 tahun. 10 tahun darjah 4 kena asing bilik tidur sudah. Dah boleh bercampur. Sebab mulai sudah kita ada perasaan. Perasaan tu maksudnya nampak begitu dah ada perasaan sudah. Kalau dia ada perasaan biar dia nampak apa-apa pun dia biasa-biasa belum ada. Dia masih berlari makan keropok, makan es krim. Belum ada perasaan. Kalau ada perasaannya nampak anunya. Itu masih ada perasaan sudah. Jadi kena dipisahkan tempat tidur.
Lagi-lagi zaman sekarang canggih. Itu lelaki. Sementara aurat lelaki terhadap perempuan lain pula mengikut pendapat yang muktamad adalah seluruh anggota badan selain muka dan dua tapak tangan. Oleh itu tidak harus bagi perempuan melihat anggota lelaki bukan mahramnya. Bukan mahram maksud dia boleh kahwinnya, selain muka dan dua tapak tangan. Walau bagaimanapun hukum melihat mukanya dengan berahi, melihat dengan syahwat tetap haram. Jadi kita sama juga, kita melihat perempuan dengan syahwat pun haram, perempuan melihat lelaki dengan syahwat pun haram. Lelaki-lelaki handsome lah. Mungkin perempuan menengok artis-artisnya yang handsome, ditatap wajahnya apa semua haram. Ya. Berdasarkan firman Allah rakam dalam Al-Quran yang berbunyi wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Yang bermaksud Allah beritahu, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Jadi yang lelaki pun tidak boleh melihat perempuan sesuka hati, begitu perempuan tidak boleh sewenang-wenangnya melihat lelaki kecuali muka dan tapak tangan dia. Ini pandangan muktamad ulama kita. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya membuka-buka baju di hadapan orang-orang lain. Kalau mungkin buka baju di rumah mungkin iya, tapi kalau di luar di halayak ramai, stay di bawah kolong, di ruang di luar, di taman-taman yang buka-buka baju, maka itu dia tidak berdosa. Tapi kalau dia menjatuhkan mengakibatkan perempuan tadi ada sesuatu melihat di badannya kesukaan, maka berdosalah dua-dua. Ya, kita tidak tahu hati orang itu macam mana. Kita tidak tahu dia syahwatkah ataupun tidak. Itu lelaki, ya, maka lelaki ini mudah untuk kita jaga aurat kita lah, ya. Tapi tidak semestinya kita bersuara pendek di bandar, tidak berbaju. Nanti ditanya anak siapa ni, apa semua, budak madrasah apa ni, boxer siap pergi survey misalnya. Soalnya bilang ustaz kau okey siap buat pakai seluar begini, ya. Tidaklah begitu, ya. Maksudnya batasan yang aurat-aurat kita di rumah lah, sesama adik-beradik kita. Batasan aurat perempuan pula. Perempuan Islam, muslimah, sesama mereka ialah bahagian badan di antara pusat dan lutut. Manakala aurat perempuan Islam terhadap perempuan yang bukan Islam, kafir, ialah seluruh badan selain anggota yang biasa kelihatan kerana keperluan tugas seperti melakukan kerja-kerja di rumah dan sebagainya. Jadi perempuan dengan perempuan, ada pandangan ulama beritahu macam budak-budak sekolah lah, perempuan budak sekolah dan perempuan budak sekolah belajar bersama-sama di rumah. Aurat mereka apa yang kebiasaannya kelihatan, muka dan biasanya dorong tengok kepala, rambut, mungkin hanya berlengan pendek saja. Itu di antara mereka, ya, maka dibenarkan. Adapun sesama yang non muslim, yang maksudnya orang Kristen, perempuan, walaupun yang kawannya itu perempuan juga non muslim, ulama ada dua pendapat di situ. Ya, ulama beritahu dia mesti tutup aurat, dia mesti tutup kepalanya, mesti bertudung. Jumpa perempuan yang bukan Islam, dia seperti mana auratnya terhadap mahramnya di luar, mesti full lah, tutup atas bawah semua kecuali muka dan tapak tangan. Dan ada yang berpendapat cukup sekadar seluruh badannya kecuali dia tidak bertudung. Boleh dia tidak bertudung di hadapan orang yang non muslim tadi. Ya, tapi dua-dua pendapat itu kita guna pakai, tengok keadaan lah. Ya. Takut nanti menimbul fitnah. Si perempuan tadi tidak bertudung di hadapan orang bukan muslimah tadi, maka takut tertimbulnya fitnah, maka dia hendaklah dia bertudung. Ya. Dalam firman Allah sementara itu aurat perempuan terhadap lelaki mahramnya ialah bahagian badan di antara pusat dan lutut. Ini berarti mereka harus mendedahkan seluruh anggota badannya yang lain di hadapan mahramnya dengan syarat terhindar daripada berlaku fitnah. Kalau ikut aurat perempuan betul-betul di hadapan adik-beradiknya, dia tidak perlu menutup badannya. Tapi tidak bagus ditengok lah kan. Dia tidak menutup badannya, maksudnya badannya. Tapi jika takut berlaku fitnah, pakailah baju kan.
Tapi zaman kita kena berbaju lah, walaupun adik-beradik mana pula perempuan temu begitu Syak, tidak pakai baju di hadapan adik-beradiknya. Mungkin adik kita akan geram, akan marah. Kenapa kau begini? Tidak pakai apa-apa. Ya. Okey, firman Allah, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. Kini Allah rakamkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan janganlah mereka perempuan tadi ini memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka dan bapak mereka, bapak mertua mereka, anak-anak mereka, anak-anak tiri mereka, saudara-saudara mereka, anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam. Okey, ni aurat perempuan. Ya Allah tekankan dalam Al-Quran, tidak boleh dilihatkan aurat perempuan itu kecuali kepada suaminya sendiri, bapak mertua dia. Bapak mertua maksudnya dia mahram yang bertempuh. Ya, maksudnya kalau dia sudah berkahwin, dia sudah boleh salam bapak mertuanya. Sebelum kahwin tidak boleh salam lagi sebab belum ada akad nikah. Walaupun dia itu mau salam hormat, tetap tidak boleh dalam hukum Islam, hukum syarak tidak boleh. Jadi kalau si menantu tadi dia tidak bertudung pun di rumah di hadapan bapak mertuanya, tidak mengapa. Tapi kalau dia dirasa tidak nyaman, sudah kebiasaan bertudung, silakan bertudung. Rasa takut timbulnya fitnah, ya itu di depan bapak mertua, bukan di hadapan ipar-iparnya. Ipar-ipar tidak termasuk. Ipar-ipar bukan mahram kita, bukan mahram dia tadi itu. Maka haram untuk dia melihatkan kena aurat dia. Maka dia kena bertudung, kena berlengan panjang, tidak boleh nampakkan. Ya, biasa perempuan yang berlengan pendek dia kena berlengan panjang. Kaki dia kena tutup labu, tidak nampakkan betis dia. Sebab syaitan akan menggoda orang-orang. Maka berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini itu. Disebabkan puncak aurat sahaja, tidak tahu batasan mana mahram yang bukan mahram. Padahal Allah dah beritahu pun dalam Al-Quran mana yang boleh kau tengok, mana yang tidak boleh. Pun begitu terhadap mahram juga kita kena hati-hati juga. Rasa tidak nyaman, kita kena bertudung. Ya. Contoh si perempuan tadi, dia tahu abangnya jenis gangster luar, hisap batu, hisap gam, tukang pukul. Dia rasa tidak nyaman, maka dia bertudung di rumah. Bahaya abang ni, takut dia buat apa-apa sama aku nanti begini. Dia bawa pula kawan-kawannya di rumah melepak, sedangkan ada anak dara di rumah. Maka dia tidak bolehlah memperlihatkan dia, mesti dah bertudung di rumah, jaga aurat dia. Ya, sebab zaman-zaman sekarang bahaya. Jadi kita yang lelaki, ada adik perempuan, ada kakak, kita kena jaga. Disiplin rumah tu kita kena jaga, tak boleh suka-suka orang luar masuk. Dalam rumah tu ada aurat, banyak aurat ibu kita, aurat anak-anak kita, adik-beradik semua. Jadi lelaki lah kena tegas dalam rumah tadi. Apatah lagi kalau sepupu-sepupu, kalau bertiduran di rumah, kena asingkan. Tidak boleh lama. Kalau keramaian majlis pun cuma sekejap, jangan berlama. So, sepupu dengan sepupu pun ada perasaan. Ya, tengok fitrah kita ni sesama adik-beradik mana ada perasaan. Tapi sama sepupu, tengok sepupu cantik, ada yang perasaan cantik ya sepupu ni. Ada perasaan. Itu fitrah kita tu. Dia bukan mahram kita. Bukan darah daging dia darah daging kita. Adik-beradik bapak kita. Bukan orang lahir, tapi orang tetap bukan mahram kita yang boleh kita kahwin. Jadi kena jaga-jaga. Ini baru cerita bab aurat sahaja ni. Apalagi kalau sepupu yang tidak menutup aurat dengan sempurna, sepupu lain menengok begini apa semua, maka timbullah perasaan. Ya. Kemudian tidak mengapa lihatkan aurat kepada anak mereka, kepada seperti ibu kita lah. Ibu kita kalau keluar dari bilik mandi pun dia berkemban pun tidak mengapa, sebab dia sesama kita. Ya. Dan anak-anak tiri mereka. Anak tiri ini maksudnya ibu tadi yang ada anak berkahwin. Ibu tadi dia berkahwin dengan seorang lelaki yang sudah ada anak. Jadi anak lakinya tadi itu adalah anak tiri dia. Itu adalah anak tiri. Misalnya kita, ayah kita berkahwin, ditakdirkan istri bapak ibu kita meninggal. Kita hidup dengan bapak kita, dengan adik-beradik kita berapa? 2 orang.
hidup. Mama kita sudah tidak meninggal. Di bawah ayah kita pun berkahwin lagi dengan seorang perempuan yang balu, janda. Balu janda ataupun balu yang ada anak juga. Maka berkahwinlah bapak kita dengan dia. Yang si perempuan itu pun ada anak juga. Ada anak 2 orang misalnya. Maka itulah dinamakan adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Jadi adik-beradik tiri tadi itu kita boleh berkahwin. Adik-beradik tiri kita boleh berkahwin. Tapi anak si bapak dan si anak tadi, dia tidak boleh berkahwin sudah dengan anak tiri dia. Contoh dia berkahwin dengan seorang janda yang ada anak perempuan. Besarlah anak perawan orang cakap, anak darah. Dia berkahwin. Bila mana sudah berkahwin, yang anak perempuan tadi itu sudah di bawah jagaan si suami. Sudah jadi anak tiri si suami yang sudah jadi mahram dia. Yang sudah jadi mahram si suami tadi. Jadi si suami tadi dia ada anak tiri daripada si janda tadi. Istilahnya begitu. Ya. Jadi bagaimana nak tahu dia tu sudah jatuh mahram ataupun tidak? Maka si suami tadi sudah melakukan persetubuhan dengan si istri baru tadi, barulah anak perempuan tadi sudah jadi anak tiri. Jadi bila mana sudah jadi anak tiri, sudah jadi mahram kepada bapaknya yang baru, barulah anak tadi boleh bersalam dengan bapak tirinya tadi. Selagi bapaknya belum kahwin dengan mamanya tadi, belum melakukan apa-apa persubuhan lagi suami dan istri, maka belum jadi mahramnya lagi. Itu adik-beradik tiri. Ya. Begitu juga saudara-saudara mereka, ialah adik-beradik kita tidak mengapa, dan anak kemenakan kita. Anak kemenakan kita macam ayah kita, dia ada anak buah. Macam ayah kita ada adik-beradik. Adik-beradik pun sudah kahwin. Macam kamu lah, anggap diri kamu, ada abang kamu sudah kahwin misalnya. Abang kamu pun ada anak sudah, anak perempuan. Jadi anak perempuan tu kita sebut anak buah kita, anak kemenakan kita. Maka tidak mengapa kalau dia tidak bertudung di depan kita, sebab dia adalah mahram kita. Mana boleh pakcik kahwin dengan anak buah sendiri, itu mahram. Jadi batasan auratnya sekadar begitu, dia tidak apa-apa bertudung. Tapi dengan syarat kalau rasa pakciknya pun rasa tak betul, bisa gam juga pakcik, bisa batu juga, jadi bertudunglah demi keselamatan dia. Jadi tengok keadaan. Ya, banyak kes di luar tu ya. Kes yang dalam berita itu sedikit, kes yang tidak dilaporkan lagi banyak. Disembunyikan. Awas kau tahu dia, awas kau laporan ke polis, awas kau begitu-begitu. Nah, sas dia beritahu rupanya sudah terjadi perkara-perkara tidak begini selama 5 tahun, 6 tahun, sudah berlarutan 6 tahun baru dia lapor. Begitu sebabkan ugutan tadi. Ya. Jadi begitulah, kita kena terima sudah hakikat kehidupan kita hari ini memang hujung-hujung dunia. Berlaku maksiat pun di antara mahram-mahram sendiri, adik-beradik sendiri. Ya. Oke, masih aurat perempuan. Aurat perempuan terhadap lelaki yang bukan mahram, istilah mahram ya, kita tidak sebut muhrim, mahram. Terhadap lelaki yang bukan mahram ialah seluruh tubuhnya. Oleh itu tidak harus dia mendedahkan mana-mana bahagian tubuhnya di hadapan mereka kecuali dengan sebab-sebab yang dimaafkan. Ya, begitu juga sebaliknya mereka tidak harus melihat mana-mana bahagian tubuh badan perempuan bukan mahramnya yang terdedah. Berdasarkan firman Allah beritahu dalam Al-Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum." Allah beritahu, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Kita diuji di dunia ni lah, lelaki diuji kepada perempuan, perempuan diuji dengan lelaki. Dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati multafi'atin fi murutihinna thumma yarji'na ila baitihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu masa bersolat subuh, beberapa orang wanita yang berpakaian menutup seluruh tubuh juga bersolat bersama-sama. Baginda Selepas itu mereka balik ke rumah masing-masing tanpa dikenali oleh sesiapa pun.
Satu masa ada wanita muslimah yang memang sembahyang bersama-sama Nabi. Dorong tak kenal pun siapa muslimah, so bertutup habis. Sampai mukanya pun dia pakai purda, lepas purda tu ada lagi bagian penutup mata tu. Langsung tidak dikenal. Ini betul-betul dia sembunyikan dirinya khas untuk suaminya saja. Suami tak tahu siapa dia. Ya. Kita lihat sini beberapa keadaan yang harus mendedahkan aurat. Harus mendedahkan aurat beberapa keadaan, maksudnya boleh melihatnya dengan sebab-sebab yang dimaafkan. Apakah keadaan itu? Yang pertama ialah ketika meminang perempuan untuk tujuan bernikah. Anggaplah diri kamu besar, mau bertunang sama orang, mau meminang anak orang. Maka kalau perempuan tadi berpurda, harus dia buka mukanya untuk si suami lihat sama ada berkenan ataupun tidak. Nanti dia tengok cantik mata ini, bukan yang lain macam pula. Oh, tak jadilah. Ya, tapi taklah terus pulang, pandai-pandailah bahasa kiasan. Oh yalah makcik, kalau misalnya jadi, aku telepon juga ya. Tapi macam tak jadi ya ni. Jadi itu keadaannya ni. Walaupun muslimah tu memang dia seumur hidupnya memang dia selalu berpurda, tapi hal ada lelaki datang mau minang, dia mesti buka purdanya. Purdanya bukan tudungnya. Purdah ni yang menutup hidung dan mulut tu kan. Macam mask tu lah, masker kita pakai itu. Rasanya purda lah tu begitu. Jadi dia mesti dibuka untuk si suami lihat si isteri tadi. Tapi kalau si suami berhasrat untuk melihat rambut bakal istrinya, lihat badan bagian apa, tangannya apa semua, dia boleh wakilkan ibunya untuk lihat. Tiap-tiap kepala okey kan? Atau gondrong ke, di bawah botak ke, tapi dia wakilkan ibunya untuk melihat. Maka untuk berminang, ketika meminang perempuan harus melihat muka dan dua tapak tangan sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam bab nikah. Kita akan belajar bab munakahat nanti, bab nikah. Tadi kita terangkan sedikit di sini kan. Kenapa disuruh melihat muka dan dua tapak tangan perempuan? Muka dia sudah tentulah akan melihat kecantikan dia. Dan kecantikan ini bersifat subjektif ya. Kita tidak lihat perempuan itu dia cantik, ini jelek. Semua ciptaan Allah itu cantik-cantik. Cuma penglihatan kita yang berbeza. Mungkin Syahnu lihat perempuan itu tidak berapa cantik, tapi ada lelaki melihat perempuan itu cantik bagi dia. Jadi subjektif. Jadi kita tengok artis ni, kalau cantik yang perempuan, dia tengok lelaki yang biasa-biasa saja. Kita yang tak puas hati, cari lebih ingin semin-semin semelihat aku. Contoh orang tengok yang kahwin ni siapa ni, siapa artis perempuan kahwin baru-baru ni? Hana Delisa. Oh cantik lelaki ni, kita tengok lakinya, macam sama je muka aku ni. Begitu kan. Tapi pandangan si perempuannya itu, bagi tu perempuan lelaki tu handsome bagi dia. Jadi bilang orang jarang lah yang selalu single ni lelaki yang terlalu handsome. Selalu single. Ataupun perempuan yang terlalu cantik selalu single je. Susah lah orang. Ini berdasarkan Facebook lah kita tengok begitu kan. Tapi semua itu daripada Allah. Ini kajian sahaja, kajian manusia. Kadang tepat, kadang tidak. Jadi kecantikan itu sifatnya subjektif. Ya. Okey begitu. Jadi selalu orang tengok kat kahwin, cantik perempuan, lelaki biasa-biasa saja. Ataupun lelaki tu handsome-nya lelaki tu. Tapi perempuannya orang tengok biasa-biasa saja, tapi bagi lelaki tu cantiknya isteriku ni. Tapi orang tengok biasa-biasa, jeleknya bini mu tu. Kau bilang cantik. Biarlah bini aku juga kan. Itu sifat subjektif. Bagi dia perempuan yang kulit gelap cantik bagi dia. Bagi kita tidak berapa cantik, tapi ada orang suka tengok. Ya. Jadi Allah tidak memandang rupa paras kita, tapi adalah hati kita, ya. Oke, itu harus untuk melihat. Nanti babnya itu panjang kita bincangkannya. Ada mazhab lain tu dia boleh tengok seluruh badan manusia. Lain tu. Oke, yang kedua harus dia membuka auratnya jika keadaan uzur, yaitu ketika mana dia menjadi saksi atau untuk urusan atau sesuatu untuk berurusan yang penting. Jadi saksi ini mesti kita tengok. Contoh saksi pembunuhan ataupun saksi satu jenayah, dia dipanggil menjadi saksi. Jadi untuk jadi saksi mukanya harus dilihat. Jadi kalau dia berpurda, dia harus buka mukanya untuk dilihat. Ya. Seterusnya untuk tujuan merawat dan berobat. Berubat ya, untuk merawat dan berobat. Harus mendedahkan aurat dan melihatnya setakat yang diperlukan sahaja. Ini berdasarkan hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam satu hadis,
anna Umma Salamah ista'adzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamati fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Taibah an yahjumaha. Maksudnya Ummu Salamah radhiyallahu anha meminta izin Rasulullah untuk berbekam. Dia minta izin kepada suami untuk berbekam, lalu Nabi pun mengizinkan, tapi Nabi suruh Abu Taibah untuk membekam. Dia suruh orang lain pula bekam istrinya. Tapi dalam rawi hadis ini, ulama beritahu, rawi hadis ini memberitahu Abu Taibah ini adalah saudara sesusuan dia. Saudara sesusuan, adik-beradik sesusuan dia. Maksudnya mahram dia lah. Contoh berbekam di bahagian belakang badan perempuan misalnya, harus dibuka bajunya lah. Di belakang bukan untuk dia bekam. Tapi yang bekam itu adik-beradik sesusuan dia, bukan yang bukan mahram dia. Ataupun juga rawi ini beritahu yang membekamnya ini adalah kanak-kanak yang belum cukup akil balik dia, belum sampai umur akil balik. Maksudnya tidak ada syahwat lagi terhadap wanita. Ya. Jadi harus melihat aurat perempuan untuk tujuan merawat dan berubat dengan syarat dihadiri mahram atau suaminya bersama-sama, dan tiada orang perempuan yang mampu mengobatinya walau bagaimanapun sekiranya terdapat lelaki atau perempuan Islam, doktor lelaki ataupun wanita Islam yang mampu melakukan rawatan tersebut, janganlah menyerahkannya kepada orang-orang bukan Islam. Sebaiknya cari doktor Islam dahulu. Kalau perempuan carilah doktor perempuan, lelaki carilah doktor lelaki. Bukan yang perempuan saja dijaga. Kita juga tengok kalau doktor yang perempuan, carilah mana-mana doktor-doktor yang lelaki. Ya, jadi sama juga lah hal-hal untuk berubat. Jika satu tempat tadi tidak ada sudah dicari doktor yang Muslim, tidak ada sudah doktor lelaki atau perempuan tadi tidak ada dokter lelaki, tidak ada dokter perempuan, maka dia boleh untuk berubat dengan dokter lelaki. Jadi jika mana-mana auratnya terdedah, contoh dicek dia punya tangan misalnya, diangkat pergelangan tangannya nampak aurat dia, ataupun diangkat kakinya, cek mana-mana kesehatannya, maka itu dibenarkan dalam keadaan yang terdesak uzur. Jadi begitu juga hal-hal kalau di hospital, kalau orang-orang yang melahirkan anak, ibu-ibu kita, selalunya orang akan meminta untuk bidan perempuan yang memberanakkan mereka. Ya, tapi selalunya satu kajian diberitahu di satu fakulti doktor-doktor ini kebanyakannya mengambil bidan-bidan ini lelaki, jarang ada perempuan. So, orang takut sebab malas bekerja, malas kali ambil sebab yang beranak jam 2, 4 pagi, 12 malam. Biasa begitu waktu orang beranak. Tanya ibu kita bila kita lahirkan kita. Tengah malam ke apa kan. Jadi si bapak tadi pun menemanlah di sana dengan tidur di sana apa semua. Ini kebanyakan lelaki. Jadi satu ujian bagi kita jugalah. Kalau dapat diatur pengurusan bagian hospital tu, kalau perempuan nak kasi beranak. Lelaki tidak beranak lah. Maksudnya janganlah ada. Misalnya kalau darurat sudah, maksudnya lelaki tadi akan memberanakkan, maksudnya akan melihatlah aurat istri kita sendiri, bukan dia sendiri saja, dan pembantu-pembantunya semua. Budak-budak praktikal pun akan masuk sekali melihat. Maka itu keinginan kalau boleh dielakkan begitu. Ya, jadi kamu jangan belajar dokter yang bagian sakit puan. Kasih serahlah sama perempuan. Carilah bidang-bidang pergigian, pembedahan. Janganlah kasih beranak orang. Ya, orang kadang-kadang orang tak sanggup, fokus cari bidan kampung. Yalah, perempuan tidak malu dengan perempuan. Ya, jadi begitulah. Oke, itu saja untuk hari ini. Kesempatan kita ada satu syarat sah lagi, yaitu menghadap kiblat. Nanti kita akan bincangkan seterusnya, dan sekaligus kita akan masuk kepada rukun solat. Rukun solat ini banyak kita nak bincangkan. Ya. Oke, demikian saja anak-anak santri sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan dijadikan panduan untuk diri kita insyaallah. Jadi wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum